Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Mazlan akan menjawab berkaitan dengan soalan nombor 6, iaitu organisasi bukan kerajaan NGO berperanan memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Berikan pendapat. Baiklah. Pertama sekali, maksud NGO itu sendiri ialah badan bukan kerajaan. Badan bukan kerajaan ini merujuk kepada hampir semua pertubuhan yang diwujudkan di luar daripada lingkungan kerajaan, dan ianya haruslah bercirikan sukarelawan serta menganjurkan aktiviti yang sah menurut undang-undang negara. Ini saya petik daripada sebuah artikel yang menceritakan tentang badan bukan kerajaan inilah. Baiklah, seterusnya, NGO ini merupakan agensi bukan kerajaan yang tidak mengambil keuntungan serta merupakan kumpulan sukarelawan yang menyokong isu-isu melibatkan kebaikan awam di peringkat tempatan, kebangsaan atau antarabangsa. Banyaklah NGO ni sekarang orang cakap dah berlambakan. Jadi dulu ada masalah berkaitan NGO. Ada yang cakap NGO ini ingin menjatuhkan sesebuah negara atau sebagainya, sesebuah kerajaan atau sebagainya. Tapi silap, kerana NGO ini dia tidak mengambil apa-apa kepentingan, melainkan adalah untuk membantu, lebih kepada membantu kebaikan awam orang masyarakat. Okay, baik, itu yang dikatakan oleh Brian 2002. Seterusnya, terdapat pelbagai jenis NGO yang mana bergerak sekitar isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, alam sekitar atau kesihatan. Ini yang dikatakan oleh Arenas, Lozano dan Albareda 2009. Dia cakap dulu NGO ini ditubuhkan adalah untuk bergerak dari sudut membantu hak asasi manusia, alam sekitar ataupun kesihatan. Okay, baik. Seterusnya, peranan lah. Pada pendapat saya, peranan NGO ini sendiri adalah untuk orang cakap untuk memupuk satu kesefahaman antara kaum dan agama itu sendiri. Sebab kita faham negara kita adalah sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan kepelbagaian agama. Justru itu ada satu pertubuhan ini, iaitu Jawatankuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama. JKM-PKA adalah sebuah jawatankuasa yang ditubuhkan sendiri oleh Kementerian Perpaduan Malaysia. So ini adalah NGO lah, bukannya satu badan kerajaan. Ini adalah NGO yang mana ahli-ahli lembaganya terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Antaranya yang saya baca daripada Institut Kepelbagaian Etnik, dari Kelab Persatuan Kristian Buddha pun ada, Wakil Mufti pun ada. So terlampau ramai ahli jawatankuasanya yang daripada pelbagai lapisan masyarakat. Baiklah, pertamanya matlamat penubuhan ini adalah memantapkan perhubungan dalam kalangan penganut pelbagai agama. Kalau kita faham, seperti yang saya maklumkan tadi, negara kita mempunyai pelbagai agama. Bila terdapatnya pelbagai agama dan pelbagai kaum ini, maka secara tak langsung pelbagai persefahaman akan wujud di kalangan kaum dan agama itu sendiri. Jadinya jawatankuasa ini ditubuhkan adalah bagi memantapkan perhubungan. Ada aktiviti-aktiviti yang dilakukan secara tak langsung yang melibatkan pelbagai agama. Sebab apa? Sebab mereka punya orang-orang yang di dalamnya sendiri pun mempunyai pelbagai latar belakang. Ada daripada mufti sendiri, ada daripada Kelab Persatuan Buddha, Kristian Buddha pun ada. So pelbagai lapisan masyarakat. Okay, yang seterusnya, menggalakkan semua pertubuhan agama menghormati serta patuh kepada perlembagaan persekutuan. Dalam perlembagaan persekutuan, kita ada satu pasal yang menceritakan tentang perlunya kita menjaga dan menghormati agama masing-masing. So maksudnya jawatankuasa ini ditubuhkan bagi memantau
dan menggalakkan, kerana banyak cakap dia punya kempen-kempen yang menjurus kepada menghormati serta patuh kepada perlembagaan persekutuan ini. Baiklah, seterusnya menjadi badan mediasi dalam isu-isu berbangkit antara penganut agama. Jawatankuasa ini ditubuhkan adalah untuk menjadi mediasi. Mediasi ni cakap dia satu platform yang mana isu-isu berbangkit antara agama ni mereka yang menyelesaikan, mereka yang membincangkan bagaimana kita nak menghormati sebuah kaum itu. Contohnya ada perbalahan, maka mereka inilah antara yang terkehadapan untuk membantu. Baiklah, itu adalah cakap peranan pertama saya. NGO tadi telah memenuhi peranan yang saya nyatakan tadi. Maka tidak salahlah NGO ini ditubuhkan. Baik, seterusnya NGO yang kedua yang saya temui adalah NGO Soka Gakkai Malaysia, SGM. Sebuah organisasi yang menggalakkan keamanan dalam masyarakat melalui pertukaran budaya dan pendidikan kemanusiaan. Soka Gakkai Malaysia ini ditubuhkan oleh Kelab Persatuan Buddha Malaysia yang beroperasi di Sabah. Kelab ini juga dia menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran negara lah. Sebab apa? Sebab dia punya falsafah dia mengikut apa yang diajarkan oleh Buddha, yang mana keamanan dan kesejahteraan itu adalah penting bagi sesebuah negara. Ini untuk Soka Gakkai Malaysia ni juga dia punya matlamat adalah untuk memupuk persahabatan, kebahagiaan keluarga, keharmonian kaum dan kedamaian. Dia lebih kepada apa yang mendamaikan, aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada kesejahteraan ataupun keamanan. Sebab itu Soka Gakkai Malaysia ni dia ada dibuat satu larian, iaitu larian keamanan di Tawau. So dijemput orang ramai untuk menyertai larian tersebut dan diberi pelbagai pengisian berkaitan dengan keamanan sesebuah negara. Baik, seterusnya Persatuan Patriot Kebangsaan. Ini persatuan terakhir, bekas pasukan keselamatan. Persatuan ini ditubuhkan adalah membawa masuk bekas-bekas geng-geng bekas pasukan keselamatan ni yang telah berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan ada juga yang direkrut daripada Polis Diraja Malaysia. Mereka-mereka ini adalah bekas-bekas tentera dan bekas-bekas polis lah. Matlamat perubahan Patriot Kebangsaan ini adalah untuk membantu pihak-pihak berkuasa yang sedia ada, dan mereka juga memberi idea, memberi buah fikiran kepada pihak kerajaan dan pihak keselamatan negara dalam pelbagai masalah yang berlaku. Contohnya baru-baru ini kita ada masalah berkaitan dengan perbalahan kaum yang wujud. Isu itu Patriot Kebangsaan ini dipanggil untuk membantu pihak kerajaan, pihak berkuasa untuk memberi buah carangan bagaimana kita nak menyelesaikan. Sebab Persatuan Patriot Kebangsaan ini, ahli-ahli yang ada di dalamnya adalah semua bekas polis dan askar yang berjawatan besar. Jadinya persatuan ini berperanan menjaga keamanan lah. Dia pantau kepatuhan rakyat, organisasi dan pemerintah terhadap perlembagaan persekutuan. Dan banyak lagi lah dia punya matlamat tersendiri. Jadinya peranan NGO seperti inilah yang kita inginkan, iaitu membantu sesebuah negara dalam menjaga keamanan dan integrasi nasional itu sendiri. Seperti yang kita cerita sebentar tadi, Soka Gakkai, Jawatankuasa mempromosikan persebaya agama. Jadi ketiga-tiga NGO ini memenuhi keperluan negara dan membantu pihak kerajaan itu sendiri
dalam mewujudkan sebuah negara yang aman dan damai. Baiklah, secara kesimpulannya NGO ini adalah sebuah persatuan yang terlampau banyak. Justru NGO itu sendiri adanya NGO Islam, ada NGO Buddha, ada NGO yang melibatkan pelbagai kaum. Mereka sendiri perlulah mengenepikan perbezaan bangsa dan bahasa, sebaliknya bersatu untuk menjaga keamanan negara. Dan kita juga sebagai rakyat Malaysia perlulah menyayangi negara kita demi keharmonian pada masa hadapan. Dalam sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada berbagai kaum, sudah tentu wujud perbezaan dalam pelbagai aspek kehidupan. Namun rakyat negara itu perlu melihat perbezaan itu sebagai satu keunikan. Sebab kita ini sebuah negara yang mempunyai pelbagai penduduk, latar belakang penduduk, ada yang daripada kaum ini dan sebagainya. Jadi kita perlu jadikan ia sebagai satu keunikan untuk menjadikan kita sebagai sebuah negara yang dipandang dunia dari segi keamanan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, nama saya Muhammad Abdul Syafiq bin Muhammad bin Hisham akan membentangkan 3 NGO yang berperanan memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Okey, ketiga-tiga ini saya telah kaji dan saya mendapati bahawa NGO ini telah memberi sumbangan yang aktif dalam aktiviti kebajikan manusia, tak kisahlah kaum mana pun. Aktiviti NGO ini juga telah diiktiraf di Malaysia dan sebagai NGO yang terkenal juga di Malaysia. Okey, kita akan lihat NGO yang pertama dahulu. Okey, NGO yang pertama ialah Rotary International, iaitu pertubuhan ini terbuka kepada semua orang tanpa mengira kaum, warna kulit, kepercayaan agama atau kecurangan politik. Ini terbukalah, tak kisahlah mana-mana pun dia, tak kisah dia agama apa pun, tak kisah dia warna kulit apa pun, tak kisahlah dia orang mana pun, dia tetap boleh masuk dalam kelab ni. Dia terbuka. Okey, kelab ini juga terdapat lebih daripada 32,000 kelab dan 1.2 juta ahli di seluruh dunia. Seluruh dunia saja ada kelab ni. Dia tak terdapat di Malaysia saja, di seluruh dunia. Tak kisahlah Indonesia, Papua New Guinea ke Zimbabwe, kelab ni memang ada di seluruh dunia. Okey, ahli kelab Rotary ini dikenali sebagai Rotarian. Kalau kita join sebagai ahli aktif, kita akan digelar sebagai Rotarian. Yang ketiga, matlamat pertubuhan ini ialah menghimpun pemimpin perniagaan dan profesional untuk memberikan perkhidmatan kemanusiaan. Yang kedua, menggalakkan piawaian etika lebih baik dalam usaha dan membantu mendirikan perasaan muhibah dan keamanan dunia. Okey, kebiasaannya ahli biasa akan bertemu seminggu sekali untuk menghadiri majlis makan yang merupakan acara sosial kelab ini dan peluang untuk mengurus kerja bagi memenuhi matlamat mereka. Seperti kita tengok tadi, matlamat pertubuhan ini ialah menghimpun pemimpin perniagaan dan profesional untuk memberi perkhidmatan. Jadi kalau kelab ni dia kelab ni seminggu sekali dia akan anjurkan aktiviti. Tapi kalau seminggu ni tak ada aktiviti langsung, dia akan buat aktiviti dia antara ahli dia sendiri. Contohnya dia buat menghadiri majlis makan yang merupakan acara sosial. Dia berkumpul, dia panggil semua ahli dia berkumpul satu tempat, makan-makan dan peluang untuk menguruskan kerja bagi memenuhi matlamat mereka. Dia akan berbincanglah sesama mereka untuk bertukar pendapat antara kelab-kelab ni, antara ahli golongan profesional ni. Ini kelab ni juga kelab yang mempunyai dana yang banyak sebab golongan profesional kan, banyak memang kaya kelab ni. Okey, NGO yang kedua ialah Ikram. Ikram ni orang kata bukanlah orang kata dia fokus pada Islam, tapi dia fokus ni untuk kebajikan orang juga. Islam ni untuk menjaga keamanan kan. Okey, Ikram ini ialah sebuah pertubuhan Islam yang ditubuhkan pada 22 Oktober 2009. Baru lagi lah, baru 9 tahun. Baru 9 tahun pula. 9 tahun. Baru 9 tahun lah. Okey, Ikram ialah pertubuhan dakwah, tarbiyah dan kebajikan yang prihatin terhadap urusan kehidupan masyarakat umum. Tak kisahlah dia ni orang asli ke, dia ni orang Iban ke, dia akan jaga sejajar dengan ajaran dan cara hidup Islam. Dia akan
menjalankan aktiviti kemanusiaan dan aktiviti kebajikan kepada manusia untuk menyebarkan dakwah. Dakwah tarbiyah semua kebajikan dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup Islam. Okey, yang ketiga, pertubuhan ini merupakan penggembangan tenaga-tenaga seluruh ini aktif di dalam beberapa sebuah organisasi. Ikrar ni antara NGO yang ditubuhkan oleh beberapa agensi ni. Agensi ni ialah Pertubuhan Jemaah Islah Malaysia, iaitu Jim, Muslim Aqsa Sharif, Medical Interest Group MIG, Majlis Syura Muslimun di UK dan Ireland. Kini dikenali sebagai Ikram UKE, dan Persatuan Islam Lepasan Institusi Pengajian Tinggi Australasia. Dia ni pertubuhan Ikram ni dia antara gabungan agensi yang lain. Dia bincang-bincang, digabungkan dan jadikan sebagai Ikram. Aktiviti ini contoh aktiviti yang telah dibuat oleh Ikram ialah memberi bantuan kemanusiaan di Syria, Palestin, Iraq dan Lubnan. Dia bagilah barang-barang makanan mentah ke, barang-barang pakaian ke, barang perubatan ke. Dia jadikan memang dia matlamat dia untuk menjaga kebajikan dan perhatian terhadap urusan kehidupan masyarakat umum. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada NGO yang seterusnya, iaitu yang ketiga ialah Persatuan Hak Asasi Manusia, iaitu HAKAM. Ringkasannya HAKAM. NGO ini telah ditubuhkan di bawah pimpinan dua bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Tun Hussein On. Matlamat HAKAM yang pertama, untuk memajukan dan mengalahkan rasa hormat serta pematuhan terhadap asasi manusia, individu dan secara kolektif, yang merangkumi hak-hak politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan awam, dan juga untuk menggalakkan kesedaran bahawa setiap individu mempunyai tanggungjawab terhadap individu lain serta masyarakat umum. Yang kedua, untuk menyebarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dinyatakan dalam jelas dalam Perisytiharan Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang ketiga, untuk bergabung dan berhubung dan bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan kebangsaan serantau dan antarabangsa berkenaan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni dijaga kepada hak pekerjaan pekerjaan di Malaysia. Di satu ni memang di Malaysia saja. Jadi Tunku Abdul Rahman dan Tunku Abdul Rahman dan Tun Hussein ni dia akan jagalah untuk dia tubuhkan NGO ni untuk jagalah hak asasi manusia di Malaysia ni. Tak kisahlah dia ni kerja kerajaan ataupun kerja swasta. Dia menggalakkan kesedaran bahawa setiap individu ini mempunyai tanggungjawab terhadap individu yang lain serta masyarakat umum. Jadi orang contohlah, kita ni dah sebagai hidup memang senang, tapi kita tak fikir orang bawah. Kita kena tolong orang bawah juga. Ni sebab orang bawah ni ada hak juga untuk kita mendapat hak tu sendiri. Tak kisahlah bantuan dari segi duit ke, bantuan dari segi pakaian, makanan ke, dia ada hak juga sebab dia manusia. Sebab dalam communication bahasa-bahasa tu, pertubuhan bahasa-bahasa tu, PBB, dan mengisytiharkan hak manusia ni tak kisahlah dia dari segi mana pun, sila agama ke, dari segi warna kulit ke, dia tetap sama. Walaupun kita ni orang atasan, VIP, orang pandang kaki tinggi, jangan kita lupa pada orang bawah. Okey, sekian itu saja. Okey, kesimpulan untuk pertubuhan NGO ini ialah dapat memainkan peranan kita untuk meringankan beban kerajaan dalam menggerakkan perpaduan dengan kita. Peranan ini akan memberi impak kepada pembangunan kita sejak kelak. Dari aspek kepimpinan pula dapat diasah yang melibatkan pimpinannya berbilang kaum. Dari segi dalam NGO ni kita akan dapat lihatlah pimpinan ni bukan dari segi satu bangsa, tapi ada sebilangannya mestilah ada berbilang kaum. Contohlah pengurusnya India, Timbalan ni Melayu, dan seterusnya Cina, Budaharinya orang Iban. Macam tu lah. Jadi pertubuhan ini dapat memainkan peranan untuk meningkatkan beban kerajaan. Kalau kerajaan kata dia boleh bagi, dia buat program untuk masyarakat je, masyarakat majmuk, tapi tak semua yang terlibat. Jadi NGO ni akan buat di kawasan-kawasan yang terpencil, dia bagilah prinsip-prinsip yang apa yang patut. Okey. Sekian itu daripada saya saja. Sekian.
Dan terima kasih. Selamat sejahtera diucapkan kepada Datin. Jadi saya akan membentang 3 lagi badan bukan kerajaan atau NGO yang turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam usaha untuk membentuk integrasi nasional di Malaysia. Jadi pertubuhan yang pertama ialah Majlis Belia Malaysia. Majlis Belia Malaysia ataupun MBM merupakan badan induk yang menyelaras pertubuhan belia dan pelajar di Malaysia. MBM ditubuhkan pada 23 Julai 1948 di Victoria Institution, Kuala Lumpur dengan nama asalnya Majlis Belia Malaya. MBM juga diiktiraf oleh kerajaan sebagai badan induk pertubuhan belia di peringkat kebangsaan seperti dinyatakan di bawah Seksyen 49(1) Akta 668 dan ingin ditubuhkan dengan tujuan untuk menggalakkan kemajuan belia yang seimbang di semua bidang ekonomi, sosial, mental, fizikal, akhlak dan juga politik. Kita akan lihat seterusnya ialah objektif Majlis Belia Malaysia. Yang pertama, menggalak dan mendorong pertubuhan belia supaya memainkan peranan yang positif dan berkesan kepada masyarakat dan negara. Yang kedua, merangsang dan mewujudkan perhubungan, kerjasama, persefahaman dan persahabatan antara pertubuhan belia dengan belia atau pertubuhan belia antarabangsa. Seterusnya, menggalakkan kemajuan pertubuhan belia yang seimbang dalam pelbagai bidang. Yang terakhir ialah memupuk sikap bertanggungjawab, semangat patriotisme dan kesukarelawanan di kalangan pertubuhan belia. Jadi seterusnya kita akan lihat peranan dan pencapaian Majlis Belia Malaysia dalam memupuk perpaduan. Seterusnya, menekan aktiviti-aktiviti seperti pesta kebudayaan, larian amal dan program-program sukan untuk mengeratkan hubungan antara belia pelbagai kaum. Yang ketiga ialah MBM juga pernah terlibat dalam beberapa acara peringkat antarabangsa seperti mengadakan program Colour of Asian sempena sambutan Hari Wanita Sedunia. Jadi jika kita dapat lihat, MBM ini merupakan satu badan yang berfungsi untuk meningkatkan produktiviti belia tidak kira agama dan juga bangsa mereka. Seterusnya kita balik kepada Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM merupakan salah satu daripada 144 organisasi anggota Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Sedunia, iaitu WEX. Persatuan Pandu Puteri telah ditubuhkan secara rasminya dalam tahun 1917. Persatuan Pandu Puteri Malaysia juga merupakan badan operasi Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda, iaitu ARPRM, yang merupakan salah satu anugerah yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Persatuan Pandu Puteri Malaysia pada hari ini mempunyai lebih kurang 75,000 orang ahli di seluruh Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan juga agama. Persatuan Pandu Puteri Malaysia ini hanya boleh diwakili ataupun hanya boleh disertai oleh wanita-wanita di seluruh Malaysia. Seterusnya, kita akan lihat kepada visi misi yang merupakan salah satu anugerah yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Persatuan Pandu Puteri Malaysia pada hari ini mempunyai lebih kurang 75,000 orang ahli di seluruh Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan juga agama. Persatuan Pandu Puteri Malaysia ini hanya boleh diwakili ataupun hanya boleh disertai oleh wanita-wanita di seluruh Malaysia. Seterusnya, kita akan lihat kepada visi misi Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Visi menyerajui perkembangan potensi gadis dan wanita dalam membawa perubahan. Misi, PBM mempunyai komitmen melahirkan golongan wanita, remaja dan juga dewasa yang berkaliber melalui penerapan ilmu, kemahiran dan nilai pandu puteri demi kepentingan nusa, bangsa dan juga antarabangsa. Seterusnya, Persatuan Pandu Puteri ini bertujuan membentuk sebuah organisasi yang dinamik dan efektif untuk remaja dan juga wanita dewasa, tidak mengira agama, bangsa dan juga umur. Jadi kita akan lihat peranan PPPM dalam membentuk perpaduan. Yang pertama, ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia sentiasa bersedia memberi khidmat kepada yang memerlukan serta mencurahkan tenaga untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Hal ini kita dapat lihat dalam beberapa program yang dilakukan oleh PPPM, iaitu program yang diadakan saban tahun, iaitu Projek Khidmat Hospital dengan tema Kami Membawa Keriangan. Persatuan Pandu Puteri ini bertujuan
membentuk sebuah organisasi yang dinamik dan efektif untuk remaja dan juga wanita dewasa, tidak mengira agama, bangsa dan juga umur. Jadi kita akan lihat peranan PPPM dalam membentuk perpaduan. Yang pertama, ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia sentiasa bersedia memberi khidmat kepada yang memerlukan serta mencurahkan tenaga untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Hal ini kita dapat lihat dalam beberapa program yang dilakukan oleh PPPM, iaitu program yang diadakan saban tahun, iaitu projek khidmat hospital dengan tema Kami Membawa Keriangan. Program ini dianjurkan pada bulan Oktober setiap tahun bersempena dengan Hari Kanak-kanak Sedunia. Ahli Pandu Puteri Ranger di seluruh negara akan mengadakan projek khidmat di ward-ward kanak-kanak di hospital, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah. Selain itu, PPPM juga sering mengumpul dana untuk diberi kepada orang yang memerlukan di Malaysia seperti warga emas, orang kurang upaya dan juga orang asli di Gua Musang. Jadi jika kita dapat lihat, PPPM ini berusaha untuk menggerakkan perpaduan antara ahli PPPM sendiri. Seterusnya, kita akan beralih kepada badan bukan kerajaan yang ketiga, iaitu Persatuan Belia Islam Nasional ataupun Pembina. Pembina ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan, visi dan misi pembina. Matlamat utama pembina adalah untuk menggembleng tenaga golongan belia Islam Malaysia secara positif demi kemakmuran negara melalui usaha berterusan dalam membangun syakhsiah dan jati diri belia serta gerak kerja kemasyarakatan yang mesra, bersepadu dan juga tersusun. Visi menjadi peneraju aktivisme belia Islam melalui memelihara dan membangunkan belia Islam. Misi pembina ialah untuk melahirkan generasi belia yang aktif, prihatin, bermatlamat dan memiliki kesedaran yang jelas tentang peranan mereka dalam kehidupan. Seterusnya kita akan lihat kepada peranan pembina dalam memupuk perpaduan. Pembina lebih memfokuskan terhadap penerapan nilai dan juga jati diri yang baik dalam kalangan mahasiswa dengan mengadakan program-program membentuk kamp motivasi dan juga ceramah. Seterusnya, pembina juga terlibat secara langsung dalam usaha untuk umat Islam di seluruh dunia dengan mengumpul dana untuk disumbangkan kepada umat Islam di Gaza, Palestin. Seterusnya, pembina memantras pengaruh liberalisme dalam kalangan mahasiswa dengan mengadakan satu dialog bertajuk Student Power, Radical atau Rational. Dialog ini diadakan setelah pada tahun 2013. Kebanyakan mahasiswa di IPTA dan juga IPTS terpengaruh dengan fahaman liberalisme yang dapat menggugat integrasi nasional di Malaysia. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.